Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang subtopik tukar unit masa bagi matematik tahun 4, rujuk buku teks muka surat 147. Sebelum tu kita kena faham dulu ya berkaitan dengan perkaitan masa. Okey, jadi yang ni kena ingat dan hafal. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. 1 jam 60 minit. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan ada 31 hari, ada 30 hari, ada 28 hari dan ada 29 hari. Okey, yang ni cikgu terangkan kejap lagi ya. Okey, 29 hari adalah tahun lompat ya. Kemudian 1 tahun bersamaan dengan 365 hari dan 366 hari bagi tahun lompat. Apakah maksud tahun lompat? Kejap lagi cikgu akan explain. Okey, 1 tahun juga sama dengan 12 bulan. 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 abad sama dengan 10 dekad dan 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okey, sebelum tu kamu kena faham dulu maksud tahun lompat ya. Okey, tahun lompat ni terjadinya selama 4 tahun sekali. Okey. Last kali tahun lompat ialah pada tahun 2020. Okey, tahun lepas lah. Sekarang ni tahun 2021. Tahun lepas adalah tahun lompat. Okey, jadi tahun lepas ada 29 Februari dan setahun ada 366 hari. Okey, cikgu nak tanya, kalau tahun 2021, 2022 dan 2023. Jadi, ada berapa hari ya bulan Februari untuk 3 tahun ni? Jadi untuk 3 tahun ni ada 28 Februari sahaja. Dan ada berapa harikah dalam setahun? Ada 365 hari untuk 3 tahun tu. Jadi, macam mana cikgu kata 4 tahun sekali tu? Okey, yang ni ya. Tahun 2020 tak perlu kira. Jadi, 2021 setahun, 2022 2 tahun, 2023 3 tahun, 2024 4 tahun. Jadi, nampak ya? 1, 2, 3, 4. 2024 jadi cukup 4 tahun. Maksudnya terjadinya 4 tahun sekali tahun lompat. Tahun 2020 dan lepas ni tahun 2024. Jadi kalau sebelum tahun 2020 ialah tahun 2016. Tahun lompat ada 29 Februari, ada 366 hari. Jadi tahun 2019, 2018 dan 2017 ada berapa Februari ya? 28 sahaja. Dan ada berapa hari setahun? 365. Okey, cikgu dah tulis semua. Okey, ada 28 Februari saja untuk 3 tahun ni. Dan 365 hari. Alright, jelas ya tahun lompat itu. Seterusnya cikgu nak terangkan sebulan ada berapa hari ya. Okey, boleh gunakan tangan kita, penumbuk ya. Yang ni cikgu panggil penumbuk. Jadi, untuk bahagian bonggol ni, okey, yang ni bonggol lah. Bonggol adalah 31 hari. Dan yang ni lurah ya. Lurah ada 30 hari kecuali bulan Februari. Bulan Februari ada 28 atau 29 hari. 29 hari tu tahun lompat. Betul tak? Jadi kamu boleh buat dengan tangan kamu ya. Buat penumbuk. Jadi Januari bonggol, Februari lurah, Mac bonggol, April lurah. Okey, Mei bonggol, Jun lurah, Julai bonggol. Okey, ulang semula. Yang ni Ogos bonggol, lurah, bonggol, lurah, bonggol. Okey, jadi yang bonggol tu adalah 31 hari. Dan yang lurah adalah 30 hari kecuali bulan Februari sahaja. Alright. Seterusnya kita nak belajar jam dan hari. Okey, jadi yang ni mestilah kena ingat, betul tak? Jadi jam dan hari perkaitannya 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, jadi hari, jam. Jadi kalau hari tukar kepada jam kena darab 24. Kalau jam tukar kepada hari kena bahagi 24. Sebab apa darab dengan bahagi? Sebab 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Alright. Kita lihat contoh yang pertama. Okey.
Tadi kamu perlu ingat satu hari bersamaan dengan 24 jam. Betul? Okey, soalan yang pertama, 3 hari bersamaan dengan berapa jamkah? Okey, kalau satu hari 24 jam, bermaksud 3 hari, 3 darab dengan 24 jam. Jadi kamu darablah 24 jam darab 3 ya. Okey, jadi akan dapat 72 jam. Jadi tulislah dalam kotak. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. 10 hari 21 jam sama dengan berapa jamkah? Jadi untuk soalan ni kamu lihat jawapannya dia nak apa ya. Okey, mudah saja. Jawapan nak dalam jam. Okey, dalam unit jam. Jadi 21 jam ni tak perlu tukarlah yang ni sebab dah berada dalam unit jam. Jadi 10 hari ni yang perlu tukar. Jadi kalau satu hari 24 jam, maksudnya kalau 10 hari, 10 darab dengan 24 jam. Jadi boleh guna bentuk lazim, kamu akan dapat 240 jam, 10 darab 24 jam, ataupun guna teknik ombak ya, 10 darab 24 jam, jadi 1 sifar. Okey, ubah ombak 1 ombak, jadi 1 sifar, sama juga jawapannya dapat 240 jam. Kemudian perlu buat apa? Kena tambahlah dengan 21 jam. Okey, perlu tambah dengan yang ni. Jadi kamu tambah, dia akan dapat 261 jam. Jadi tulislah 261 jam. Alright. Jelas ya? Seterusnya, contoh yang ketiga, 36 jam sama dengan berapa hari, berapa jam. Okey, jadi sekarang ni, kita nak tukarkan soalan dari bentuk jam, unit jam nak tukarkan kepada hari. Jadi, kita lihat semula contoh yang cikgu buat tadi. Okey, kalau hari tukar kepada jam, kena darab 24. Jadi sekarang ni kita nak tukarkan jam tukar kepada hari, kena bahagi 24. Alright. Jadi kamu tulislah bentuk lazim biasa 36 jam bahagi dengan 24 ya. Kenapa bahagi 24? Sebab satu hari 24 jam. Jadi 1 darab 24 sama dengan 24. Bakinya 12 ya. Jadi jam ni turun ke bawah. Okey, jadi 12 jam. Jadi yang atas ni satu apa ya? Okey, satu hari lah. Satu hari. Jadi tulislah dalam kotak 1 hari 12 jam jawapannya. Alright. Seterusnya soalan yang keempat, 180 jam. Kita nak tukarkan kepada hari dan jam. Okey, ingat ya, jam tukar kepada hari. Jadi kalau jam tukar kepada hari, kena bahagi 24. Jadi bahagi bentuk lazim, 180 jam bahagi dengan 24. Kamu akan dapat 7 darab 24 sama dengan 168. Bakinya 12 ya. 12 ni 12 apa ya? 12 jam. Okey, jadi jam ni turun ke bawah. Jadi baki tu adalah jam lah untuk unit jam. Kemudian 7 ni untuk hari ya. Jadi tulislah 7 hari 12 jam. Alright. Jelas ya untuk hari dan jam. Seterusnya kita nak belajar hari dan minggu. Berkaitan hari dan minggu. Jadi apa yang perlu kamu ingat? 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 7 hari ya. Jadi minggu dan hari. Minggu tukar kepada hari kena darab 7. Hari tukar kepada minggu kena bahagi 7. Alright. Kita terus ke contoh yang pertama. Okey, 5 minggu sama dengan berapa hari kah? Jadi minggu nak tukar kepada hari ya. Okey, minggu nak tukar kepada hari. Okey, minggu hari kena darab 7. Jadi dapat dah 35 hari. Okey, seterusnya. Contoh kedua, 64 hari sama dengan berapa minggu. Jadi hari nak tukar kepada minggu. Okey, kalau minggu tukar kepada hari tadi kena darab 7. Kalau hari tukar kepada minggu kena bahagi 7. Jadi kamu bahagilah 9 darab dengan 7. Ini darab ya. 9 darab dengan 7. Sama dengan 63. Dan ada baki 1. 1 ni 1 apalah? Tengok hari ni ya. 1 hari. Jadi baki 1 hari. Atas ni 9 ni 9 minggu. Jadi tulislah 9 minggu 1 hari. Seterusnya 18 hari bersamaan dengan berapa minggu, berapa hari. Okey, jadi jawapan nak dalam minggu ya. Jadi hari tukar kepada minggu. Ingat ya, 1 minggu adalah 7 hari. Jadi kena bahagi dengan 7. Jadi kamu bahagi 18 hari bahagi dengan 7. 7 darab 2. 2 darab 7 sama dengan 14. Bakinya 4. 4 ni apa ya? 4 hari. Dan atas ni adalah minggu ya.
Jadi kamu dapatlah jawapannya 2 minggu 4 hari. Alright. Contoh ketiga, hari tukar kepada minggu. Jadi kena bahagi dengan 7 juga. Jadi kamu bahagi dapat 5 minggu 2 hari. Okey, tulis 5 minggu 2 hari. Alright. Seterusnya kita nak belajar bulan dan tahun. Okey, jadi apa yang perlu kamu ingat? 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, jadi kalau tahun tukar kepada bulan, kena darab 12. Kalau bulan tukar kepada tahun, kena bahagi 12. Terus ke contoh yang pertama, 7 tahun sama dengan berapa bulan? Jadi, tahun tukar kepada bulan. Jadi, tahun tukar kepada bulan kena darab dengan 12. Jadi, kamu dapat jawapannya 84 bulan. Contoh kedua, 720 bulan sama dengan berapa tahun? Jadi, bulan nak tukarkan kepada tahun. Okey, bulan tukar kepada tahun kena bahagi 12. Jadi kamu bahagi dapat bakinya tiada baki ya. Jadi bulannya tiada baki. Jadi atas ni, ingat ya, atas ni adalah tahun. Jadi tulislah 60 tahun. Alright. Contoh ketiga, bulan tukar kepada tahun. Okey, jadi bulan tukar kepada tahun kena bahagi 12. Jadi kamu bahagilah 176 bulan bahagi dengan 12. Kamu dapat 14 ya. Kemudian ada baki. Bakinya untuk apa ni ya? Okey, jadi bakinya untuk bulan ya. Turun ke bawah. Jadi kamu dapat 14 tahun, 8 bulan. Jadi tulislah 14 tahun, 8 bulan. Alright. Seterusnya kita nak belajar tahun, dekad dan abad. Okey, berkaitan antara tahun, dekad dan abad. Okey, mudah saja nak ingat. 1 dekad 10 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 abad juga sama dengan 10 dekad. Dan 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okey, jadi lihat contoh yang ni ya. 1 dekad 10 tahun. Jadi senang saja nak ingat. Kalau kamu berumur 10 tahun ataupun tahun 4 sekarang ni ya. Jadi umur kamu adalah 1 dekad ataupun 10 tahun. Sekiranya kamu berada di tahun 5, umur kamu adalah 1 dekad 1 tahun ataupun 11 tahun. Sekiranya kamu tahun 6, okey, umur kamu adalah 1 dekad 2 tahun ataupun 12 tahun. Kemudian cara nak ingat ya. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, ingat umur Tun Mahathir. Okey, jadi umur Tun Mahathir tahun ni, tahun 2021 adalah 96 tahun. Jadi menghampirilah umur Tun Mahathir menghampiri 1 abad ataupun 100 tahun. Alright. Jadi cara mudah nak ingat ya, dekad dan tahun. Jadi 1 dekad 10 tahun, dekad tukar tahun kena darab 10. Tahun tukar dekad kena bahagi 10. Alright. Okey, kemudian abad dan tahun berkaitan. Okey, jadi abad tukar kepada tahun kena darab 100 ataupun tahun tukar ke abad kena bahagi 100. Seterusnya, abad dengan dekad ya. Jadi, 1 abad 10 dekad. Jadi, abad tukar kepada dekad kena darab 10 dan dekad tukar kepada abad kena bahagi 10. Jelas? Kita lihat contoh yang pertama. 25 tahun. Jawapan nak dalam dekad dan tahun. Jadi, tahun nak tukar kepada dekad. Okey, lihat nota yang cikgu berikan tadi. Okey, jadi tahun tukar kepada dekad kena bahagi 10. Jadi kamu bahagilah 25 tahun bahagi dengan 10. Kamu dapat 2 darab 10, 20, bakinya 5. Okey, jadi bakinya ni adalah tahun dan 2 ni adalah dekad. So, dapat jawapan 2 dekad 5 tahun. Okey, next. 136 tahun tukar kepada abad dan tahun. Okey, jadi tahun nak tukar kepada abad. Jadi, kalau abad tukar tahun, darab. Kalau tahun tukar abad, kena bahagi 100. Jadi, kamu bahagi 136 tahun bahagi dengan 100. Kamu akan dapat bakinya 36. 36 ni tahun. 1 ni 1 abad. Jadi, tulislah 1 abad 36 tahun. Alright. Contoh ketiga, 3 abad 9 tahun. Okey, nak tukarkan kepada tahun. Okey, mudah saja. Jadi, abad tukar tahun. Jadi, abad tukar tahun kena darab 100. Ya, 1 abad 100 tahun. Jadi, kalau 3 abad 300 tahun. Okey,
Satu lagi 9 tahun belum tambah lagi ya. Jadi tambahlah. Jadi kamu dapatlah jawapannya 309 tahun. 309 tahun. Alright. Seterusnya, 4 abad 7 dekad. Nak tukarkan kepada tahun. Okey, apa yang perlu kamu ingat? 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. Jangan tertukar ya. Jadi kamu kiralah 4 abad. Jadi 1 abad 100 tahun darab dengan 4. Jadi 400 tahun. Dan 7 dekad. 1 dekad 10 tahun. Jadi 10 darab dengan 7 dekad sama dengan 70 tahun. Jadi tambahlah 400 tahun tambah dengan 70 tahun. Jadi kamu tulis 470 tahun. Alright. Okey, latihan pengukuhan seperti biasa ya. Jadi soalan yang pertama ada 16 soalan ya. Okey, tapi senang sahaja 16 soalan. Soalan yang kedua, okey, kamu boleh pause video. Soalan ketiga dan 4. Okey, ada 4 soalan. Jadi seperti biasa, cikgu akan share jawapan. Okey, perlukan jalan kerja dan sila semak jawapan kamu. Okey, nombor 1 jawapan yang pertama. Kedua, ketiga dan keempat. Alright. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.